Sila ambil. Okey. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita sampai dah pada 12 Ramadan. Okay, alhamdulillah 12 Ramadan sehingga ke hari ke-12 ini nampaknya cuaca masih berpihak kepada kita. Okay, berpihak pada kita itu maksudnya sedang-sedang sajalah. Tak adalah panas sangat macam dikabarkan di bumi Mekah sekarang lebih 40 darjah Celsius. Okay, kemudian keadaan yang sangat berasak-asak. Okay, kemudian Malaysia sangatlah antara walaupun hujan tak adalah hujan yang kita tak dapat manfaat daripadanya. Kemudian alhamdulillah sedap-sedap je kita berpuasa siang hari, dan malamnya insya-Allah kalau hujan lebat juga pun mengganggu untuk qiyam juga. Jadi malasnya nak bangkit kan. Rasa tak pernah lagi kot tengah-tengah malam hujan lebat sampai kita tarik selimut sedap tu. Cantik dah Allah bagi, subhanallah. Walaupun sebenarnya Ramadan itu adalah bermaksud membakar, panas membakar. Apa sebenarnya ulama faham kat situ? Membakar akan dosa-dosa kita sepanjang tahun yang kita buat. InsyaAllah Allah pilih kita berRamadan berkat doa wa balighna Ramadan, sampaikan kami pada Ramadan. Jadi 12 hari dah. 12 hari ni belum tentu lagi kita dapat bertarawih pula malam ni. Belum tentu lagi kita dapat menyambung esok, lusa dan sampai kita dinobatkan sebagai orang yang berjaya dengan la'allakum tattaqun. Belum tentu. Tapi orang beriman sentiasa khauf, ada rasa takut, puasanya tak diterima Allah, siamnya bagaimana, qiyamnya bagaimana.
dan sentiasa ada rojak, pengharapan kepada Allah. Okay? Jadi kalau macam dah tiba masa nak lemau je malam ni, kalau mak-mak tak adalah lemau nak puasa, anak-anak je lemau nak puasa. Puasa ni macam mana letih pun tetap dibuat, tapi nak pergi tarawih tu, kan ibu-ibu dirahmati Allah, aduh skip lah malam ni je ya Allah, kan. Dia antara tips dia kalau kita nak sebut malam ni, cuba sebut pada diri malam ni kot yang aku duk malas sangat ni, malam ni kot, malam apa tu? Lailatul Qadr. Kan selalu sebut macam tu, sebab bila kita faham Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Aku hidup ni tak sampai 80 tahun lagi, tapi kalau aku dapat sekali seumur hidup aku, macam beribadah buat kebaikan 83 tahun lebih kurang lamanya. Subhanallah, Allah tu maha baik, nak membakar dosa kita sampai taratu lah orang kata. Okay, jadi rugilah kalau orang tidak rebutkan. Jadi bila orang tanya apa cara nak kekal momentum malam pertama tu rajin sampai malam terakhir, sentiasa rasa macam bukan malam tadi kot, malam Al-Qadr, kan mungkin malam ni, malam yang paling aku malas ni lah, kan. Jadi besok malam tu jadi lagi terasa malam tadi kot, sebab malam tadi aku malas, kan. Malam ni malas lagi, malam ni lah kot malam Al-Qadr. Sebab memang yang malas tu adalah kita, sekian dimaklumkan. Macam itulah. Okay. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, Allah beri kita kekuatan. Sebenarnya kekuatan ni nak datang dengan saling macam ni lah, kan, saling memperingatkan. Macam kita ada, kalau kat Taman Keramat Permai ni kita ada sahabat macam Kak Sabariah, sebelum tidur je muhasabah malam, kan. Jadi kalau kita nak jadi malas kejap pun, muhasabah malam ni dah dapat ni. Orang baca ke, orang tak baca ke, orang love ke tak love ke, dia tetap juga buat. Inilah contoh-contoh istiqamah yang kita nak tiru. Kadang orang tak perasan sahabat-sahabat benda tu, kan. Tak perasan, kadang-kadang saya teliti, Allahu Akbar, ni semua contoh tauladan yang baik lah ni. Okay, sebab apa? Muslimat tarawih macam itulah, untuk siapa kita buat, kan, untuk siapa, kerana apa, demi apa, kan. Orang bukan pandang pun ustazah, orang bukan layan pun, orang bukan cakap terima kasih pun, semua tu tak penting. Tapi yang penting kita buat apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suka. Masya Allah. Jadi orang beriman memang sebenarnya dah rasa lajunya Ramadan, 12 hari dah, kan. Sedar tak sedar kita, kan, macam sahabat kita Kak Lina rasa boleh ke ustazah nak Ramadan tahun ni, kan. Rupa-rupanya boleh je, sebab Allah ada. Subhanallah. Cuma rasa tu tak mungkin sama, subhanallah sahabat-sahabat, tapi Allah bagi hidup, Allah bagi ruang, Allah bagi peluang. Ada yang sakit tak sangka aku boleh berpuasa sakit-sakit ni pun, sebab la haula wala quwata illa billah. Jadi semangat macam ni lah insya-Allah, okay, dalam halaqah ilmu, dalam kejiranan, dalam persahabatan, grup-grup WhatsApp dan sebagainya, hindarkan perkara-perkara tak sepatutnya, saling memberi semangat insya-Allah. Baik, kita sampai kepada bab yang ke-19. Kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Okey. Yang ni jangan ketiduran, sebab pukul 3 petang waktu perdana Ramadan pula. Okey. Tegak-tegakkan diri anda. Okey. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk mengingkari takdir Allah, bab 19. Moga-moga Allah izin kita dapat baca seperti biasa 2 ke 3 tajuk insya-Allah. Bila orang yang pertama kali follow kuliah kitab 50 tanda-tanda munafik ni, dia akan pelik lah, kenapa mengingkari takdir Allah, sedangkan takdir Allah tu kita harus berdamai dengannya, berdamai dengan takdir Allah. Ustazah Zai suka sebut macam tu, makna kita suka ke tak suka, kita kena okeykan aja. Apa saja, memanglah tak suka benda ni, tapi Allah kata benda tu baik untuk kamu. Apatah lagi memang benda baik dah. Mana ada orang dapat benda baik, ya aku tak maulah nikmat ni, biarkan pindah dekat orang lain lah. Tak macam tu. Tapi semalam saya kupaslah sesuatu daripada kitab La Tahzan yang sangat menjentik hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kita belajar daripada para sahabat Nabi, sahabat Nabi ni cara fikir, cara pandang tak sama dengan kita, tapi bila kita belajar tentang kehidupan mereka, kita dapat satu-satu nikmat yang luar biasa, boleh jadikan satu azimat. Contoh seperti Abu Darda, sahabat Nabi ni Abu Darda, bila dia sebutkan ada 3 perkara yang orang tak suka, tapi aku suka. Jadi Abu Darda suka, kita belajar suka macam Abu Darda. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni Masya Allah limpahan rahmat Allah kepada mereka, sebab mereka follow Nabi SAW rapat-rapat. Pertama kata Abu Darda,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tiba-tiba lupa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah ada 2-3 orang dah ni yang betul-betul terror dah semalam. Zura apa dia Zura? Zura juga yang kena. Yang pertamanya harta, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kekayaan. Makna ada orang suka dengan harta, suka kekayaan, tapi Abu Darda suka kepada kefakiran. Kenapa? Orang kaya, otak dia ni, akal dia ni, minda dia ni kadang-kadang disibukkan dengan duit aku yang kat sana, rumah aku yang kat sini, harta aku yang itu. Sebelum mati ni kan dia disibukkan. Jadi dahlah sibuk dengan benda lain, tambah lagi sibuk dengan harta yang dihitung-hitung, maka susah nak dapat ketenangan. Jadi kata Abu Darda, dia suka dengan keadaan fakir kerana fakir menyebabkan diri dia tenang. Kalau kita fikir balik, betul dah, sampai dalam latah azan tu saya bagi contoh tabung cahaya. Tabung cahaya konsep dia apa sahabat-sahabat? Kita isi, lepas tu kita habiskan. Masuk je bulan baru tak ada dah kutipan. Dia beza dengan tabung umrah dan amanah saham akhirat. Saya sendiri merasakan, sembang dengan ustaz, apa beza tabung umrah ASA dengan tabung cahaya? Tabung umrah ASA ni kita resah, selagi kita tak belanja tu kita resah. Nanti yang tu kita tak bawa lagi ni, kita dah interview tapi tak ni, otak ni berjalan, macam mana kita nak belanjakan dia? Sebab duit tu ada, kan macam hari tu PKP, orang duk menabung ni, jadi kena otak ni kena berjalan, nak buat apa lagi duit ni? Sebab kita tak konsep habiskan duit dalam tabungan. Tapi tabung cahaya, awal penubuhannya dulu saya dah cakap dah, kita dapat 2,000 ke, kita dapat 3,000 ke, kita habiskan. So habis bil surau Al-Ittifaq ni, kita belanjakan kepada bil tempat lain yang berhampiran dengan kita, maka zero. Lepas tu nanti kutip lagi zero. Jadi tabung cahaya tu dia ringan bagi otak saya lah, saya fikir macam tu. Bagi tabung ASA ni, Allahu Akbar, kalau kita mati tak sempat ni, macam-macam lah pula wasiatnya kat situ, kan? Sebab dia membebankan kepala kita sebenarnya. Begitulah orang-orang yang Allah uji dengan kais pagi, dah ada sikit RM10, itu je lah dia bawa balik ke rumah, habis dah. Hal petang nanti dia usaha lain pula, jual goreng pisang pula, untung RM20, itulah pula untuk bawa balik kepada keluarga. Esok dia bekerja keras lagi, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi kita yang menimbun-nimbun harta ni, ni kalau aku dah buat rumah untuk anak aku si Polan tu, nanti dia buat main disco ke mengaji dalam rumah ni kalau aku mati. Kita fikirlah benda tu semua. Duit kita yang kat bank tu, bank ni, kan jadi dia membebankan. So Abu Darda suka benda yang fakir daripada kaya raya, Masya Allah. Tapi kita tak diminta fakir, sebab diberi amaran juga dalam agama, fakir ni boleh menjerumuskan kita kepada kufur. Kerana fakirlah nanti dia mudah untuk tak apalah merompak, sebab aku miskin, aku nak bagi anak aku makan ni, perkara macam tu kalau tak kuat iman. Kedua, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, sakit. Kan ada orang memang tak suka sakit. Kita sendiri tak pernah minta sakit, bahkan kalau sakit kita minta sihat. Tapi kata Abu Darda, aku suka sakit kerana aku sangat faham dengan sakit, katanya Allah dan Rasul sangat mudah untuk Allah menggugurkan dosa. Jadi bila diri kita yang sakit, macam mana kita nak positifkan minda kita? Ya Allah, hentikanlah keluh kesah di lisan aku ni, kan, berikanlah aku kesihatan, ikhtiar untuk sihat. Tapi yang paling kita kena letak dalam kepala, Allah sedang gugurkan dosa-dosa aku ni. Nabi cakap, Allah jamin, subhanallah sahabat-sahabat. So bila kita ziarah orang sakit, sebab itu ilmu yang kita ada, itu je lah yang banyak kita cakap, syukurlah kak. Tapi hati-hati kalau orang tak pernah mengaji, kita ziarah dia sakit, syukur kak, dia lompang dengan kita, kan sahabat-sahabat. Kan syukur apa ke benda engkau ni, kan aku sakit ni, doktor kata dah tak ada harapan lagi dah. Tapi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, sebab kita nak bawa hadis Nabi. Yang ketiga, kata Abu Darda, adalah kematian. Orang tak suka kepada mati, tapi dia tak minta mati. Cuma kalau datang mati tu pada dia, dia okey-okey saja. Kerana apa? Sebab orang beriman memang tunggu akan pertemuan dengan Tuhannya. Yakni pertemuan dengan Tuhannya, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti nakkan, teringinkan pertemuan. Kita sayang pada seseorang, kita rindu pada seseorang, kita memang nakkan pertemuan. Jadi pertemuan itulah, subhanallah, jambatannya hanyalah mati. Takkan mungkin orang bertemu dengan Allah tanpa melalui proses mati.
Jadi cara fikir dia tu sama sekali tak sama dengan kita kan. Jadi bila kita banyak membaca, kita pelajari kisah hidup mereka, insya-Allah kita menjadi manusia yang sedikit luar biasa. Maknanya dia lebih cemerlang daripada yang sepatutnya. Sebab tak cemerlang namanya tak berjaya, namanya selagi mana tak cemerlang daripada pandangan mata Allah dan Rasul. Tak berjaya namanya selagi mana tak memasuki syurga Allah. Jadi yang kita berjaya-berjaya atas dunia ni kejayaan biasa-biasa saja. Bila dah masuk syurga, itu barulah subhanallah. Indahnya kalau sesama kita berangan ni, berangan tak salah berangan. Kita masuk dalam syurganya Allah, saling ucap tahniah, itu barulah boleh kembang tak kempis-kempis. Sebab dah memang berjaya sungguh dah masa tu. Tapi kalau atas dunia ni orang duk tahniah Allah, hadza min fadli rabbi, Allah berkehendak dapatlah. Kalau Allah tak berkehendak, sahabat-sahabat, terror tara mana pun kita takkan dapat. Begitu. Baik, apa kita nak kaitkan dengan mengingkari takdir Allah? Pelajaran pertama untuk hari ini, bab ke-19 dalam kitab ini. Subhanallah. Kita raikan juga ya sahabat-sahabat kita yang dalam talian, mudah-mudahan Allah beri manfaat, boleh sebar-sebarkan lagi insya-Allah. Dah berapa kali dah dia follow kuliah daripada pagi tadi ni, subhanallah. Jadi panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat kita, kita live daripada page Surau Al-Ittifaq insya-Allah. Baik, mengingkari takdir Allah. Takdir Allah merupakan suatu ketetapannya ke atas setiap makhluk dengan kadar atas tertentu. Kita faham yang dinamakan takdir merupakan ketetapan Allah kepada makhluk. Bila dah Allah kata tetap, kita nak halang macam mana lagi? Kan gunalah kuasa apa pun takkan mungkin dapat. Justru itu takdir yang ditentukan Allah, sama ada baik, buruk, bahagia atau derita, adalah suatu ketentuan Allah yang mutlak. Sekali lagi kalimah mutlak, maknanya tak ada siapa boleh memperkotak-katikkan, mengubah-ubahnya. Mutlak ke atas setiap makhluknya dan tiada siapa yang dapat menghalang atau mengubahnya. Ini yang di sana ada satu fahaman, kalau kita dah percaya macam ni, kita dah beriman bahawa takdir Allah tak ada siapa boleh mengubah, buat apa kita berusaha? Di sana ada pandangan yang begitu. Jadi ahli sunnah tidak begitu, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab apa yang kita usahakan ini walaupun tak mendatangkan hasil, di sana tetap dinilai ibadah oleh Allah, tetap diberi pahala oleh Allah. Jadi kita mengharapkan pahala. Satu nilai mata wang, itulah satu-satunya yang bernilai bila kita berada di kampung akhirat. Tak ada duit apa, rial ke, RM ke, tak ada yang bernilai di sana. Yang bernilai hanyalah pahala. Dengan pahala itulah kita boleh insya-Allah membeli syurganya Allah. Jadi kenapa kita nak kumpul pahala banyak-banyak? Melalui apa? Melalui usahalah. Sebab tu kadang-kadang Allah memang kerap menguji kita. Dengan ujian tu barulah kita belajar untuk berusaha. Dengan Allah jatuhkan kita, barulah kita belajar untuk bangkit. Jadi bangkit tu adalah usaha. Usaha tu adalah pahala. Soal hasil bukan kerja kita. Soal hasil kerja Allah. Saya selalu ulang di mana-mana, bila kita ambil kerja Allah, memang kita akan stres. Pasti stres. Sebab kemampuan kita ni terhad. Akal kita terhad. Mata kita nampak hok depan je, kita tak nampak benda belakang ni. Telinga kita dengar yang berdekatan dengan kita je. Kita tak tahu suami kita tengah sembang apa dengan kawan dia kat luar sana, kita tak tahu. Tapi Allah tahu, dengar sampai ke dasar hati kita. Jadi sahabat-sahabat muslimat, kita ambil kerja Allah memang stres sebab kita tak tercapai tangan kita, akal kita tak mampu. Tapi buatlah kerja kita. Apa kerja kita? Usaha. Apa kerja Allah? Memberikan hasil. Baik pun dari Allah, buruk pun dari Allah. Subhanallah, bila kita set minda kita macam tu, insya-Allah mudah-mudahan jadi mudahlah kehidupan kita. Jadi tenanglah kehidupan kita. Jadi banyaklah senyuman terukir di bibir kita, walau sebenarnya di hati sedang ada tangis. Subhanallah. Surah Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menjadikan tiap-tiap sesuatu dengan qadar, yakni takdir yang ditentukan. Sebab tu kadang-kadang bila orang cakap pasal apa kak jadi macam ni kan, orang yang alimah salihah dia akan jawab qaddar Allah.
Takdirnya Allah, Kak. Takdirnya Allah, Ustazah, saya nak buat macam mana? Saya tak nak jadi macam ni. Tapi qaddar Allah. Takdirnya Allah. Allah berkehendak. Jadi dalilnya mana? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sebab tu jangan pernah mentertawakan nasib buruknya orang. Jangan pernah sahabat-sahabat dirahmati Allah mendabik dada dengan takdir baiknya kita. Hari ini mungkin kita di atas, besok pasti terkebawah. Hari ini orang tu ada di bawah, kan? Takkan mungkin selamanya dia di bawah. Akan tiba masanya dia berada di atas. Ini kehendak-kehendak yang diaturkan oleh Allah. Apalagi kata Allah surah At-Talaq ayat 3. Ni semua kita dah hafal dah ayat ni. Bila sebut At-Talaq ayat 2, sebahagian hujung ayat 2 bersambung dengan ayat 3, maka itu adalah ayat 1000 dinar. Ayat 2 dia tak ambil daripada awal, tapi nak jadi amalan ayat 1000 dinar ni diambil daripada pertengahan. Wa may yantaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian disambung dalam At-Talaq ayat 3. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah menyampaikan, yakni melangsungkan urusannya. Sesungguhnya Allah mengadakan qadar, yakni peraturan tertentu bagi tiap-tiap sesuatu. Okay, jadi bila kita tak suka dengan sesuatu yang sedang kita tempuh lalui, Allah bagi kat kita, ingat dalil-dalil yang ini dalam Quran. Ada lagi dalam surah Al-Insan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Kamu tiada mengkehendaki sesuatu. Wa ma tasha'un. Ma di hadapan tu ayat nafi. Kamu tiada mengkehendaki sesuatu melainkan jika Allah mengkehendakinya. Kita boleh berkehendak, boleh berdoa apa saja yang kita nak. Kita tak dianjurkan pun berdoa, aku ikut je lah ya Allah, apa kau nak bagi ke aku. Kan agama tak ngajar kita macam tu. Sama je lah ya Allah doa aku dengan doa malam pertama Ramadan hari tu. Kau makbul, makbul. Tak makbul, sudah lah ya Allah. Berani cakap macam tu kan Allah? Tak ada kan sahabat-sahabat. Tapi kita tiap malam, tiap sujud kita minta. Kita tak tahu waktu mana yang Allah buka seluas-luasnya pintu langitnya untuk memakbulkan doa kita. Jangan jadi orang pemalas dalam berdoa ya. Kan bila berdoa tu, ya Allah, suka hati engkau lah nak bagi aku macam mana pun aku ikut je lah ya Allah. Kan ini dah takdir engkau ya Allah. Siap lagi buktinya surah Al-Qamar ayat 49, At-Talaq ayat 3, Al-Insan 30. Terror sungguh kan sahabat-sahabat. Cuma kita nak diminta oleh Allah, innallaha kana aliman hakima. Faham tak engkau sungguh-sungguh? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ni kita cakap ni kita gelak tau. Ada ke orang ustazah doa macam tu? Memang ada. Memang ada orang yang berserah bulat-bulat, maka hidup atas dunia dia tak berusaha pun dalam hidupnya. Sebab dia tahu kalau Allah bagi macam ni lah, dia tak akan berubah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu bukan kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, manusia macam ni, manusia yang mendapat murkanya Allah sebab dia tak pernah pun mengiyakan apa yang Allah sebut. Usaha tu adalah kerja kita. Jadi setiap usaha itulah yang Allah akan pandang. Sebab tu jangan tunggu hidayah, tapi kita mencari hidayah. Macam mana cara kita mencari rezeki Allah? Kita bersungguh-sungguh. Anak habis belajar 4 tahun dapat degree, kita susah hati. Pergi minta interview sana, isi borang ni, isi ni, segala kan. Kita susah hati. Sebab apa? Sebab bagi kita, engkau duduk saja kat rumah macam mana nak dapat kerja? Usahalah sikit. Kan mak-maknya. Tapi mak-mak takut nak bising bila nak suruh anak mencari hidayah. Macam mana boleh duduk sini saja? Cubalah pergi dengan kuliah, terbukalah sikit hati tu. Walaupun kita tahu anak macam tak ada harapan ustazah, cakap je. Kena cakap, kena bagi tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab dia tak mungkin dapat hidayah. Ya Allah, anugerahkan hidayah pada anak aku ya Allah. Tak mungkin dapat tiba-tiba tanpa dia berusaha mencari. Mama ni bising lah, yelah Kak Long gila cari kerja. Alhamdulillah dapat. Biar pilah gaji 1000 sebulan sementara nak tunggu 5000 tu. Dapat juga rezeki. Macam tu juga hidayah.
tak apalah ustazah, paling kurang alhamdulillah dia tak sembahyang di masjid, dia dah start dah sembahyang kat rumah. Dulu langsung tak sembahyang. Berkat apa? Berkat kita bebel hari-hari. Tu bukan bebel tu ibu-ibu, tazkirah. Tinggal tak dapat tauliah je lagi. Okey. Jadi maknanya muslimat dirahmati Allah, itu adalah cara untuk kita memberitahu mereka hidayah kena cari, macam mana kamu mencari rezeki. Tak boleh ditunggu saja. Jadi nak menjemput hidayah tu macam-macam kaedah. Rupa-rupanya ada sesuatu yang berlaku dalam keluarga. Dulu dia anak paling tak baik ustazah, lepas tu berlaku macam ni dalam keluarga, dia yang paling tak baik dulu itulah yang sekarang paling bertanggungjawab. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dulu ustazah sebelum aksiden dia tak macam tu, sekarang kaki dah tinggal sebelah. Ya Allah, usahanya tu luar biasa daripada yang ada kaki dua belah. Tu Allah bagi tu cara untuk Allah beri hidayah. Sebab apa? Macam mana cara dia mendepani takdir-takdir Allah yang sampai kepada dia. Jadi jangan pernah kita berkeluh kesah. Adalah sebabnya tu, adalah hikmahnya tu. Okey, kita tunggu muslimat. Baik. Sesungguhnya orang yang menolak, membenci atau mengingkari sesuatu ketentuan takdir Allah, maka tergolong orang kufur dan rosak iman. Allahu Akbar. Kita garis kalimah ni. Maka tergolong orang kufur dan rosak iman serta menjadi munafik yang akan mendapat kemurkaan dan azab Allah. Kenapa saya kata garis kalimah ni? Nanti-nanti bila kita ulang baca, kita letak buku ni atas meja kita, anak kita baca, kenapa mak merahkan kat sini ni? Kan? Sebab siapa sebenarnya yang dikategorikan kufur, yang Allah kata rosak iman, yang sebenarnya dia munafik, rupa-rupanya orang yang menolak, yang membenci atau mengingkari sesuatu ketentuan takdir Allah. Ya Rabb, apa je yang berlaku, bohonglah tak sedih, bohonglah tak menangis, bohonglah kita tak terduduk sahabat-sahabat, tapi terus, ya Allah, ini yang engkau kehendaki, ini takdirmu ya Allah. Kalau kita terus-terusan dengan sedih, menangis, kita tak terima takdir Allah tersebut, maka yang kita gariskan itulah, tergolonglah kamu sebagai orang kufur, orang yang rosak iman serta menjadi orang munafik. Sebab tu bila kawan kita sedang bersedih, tak payah cakap banyak-banyak sangat. Kan dulu kawan aku pun macam ni, dia tiba-tiba dia jadi kaya raya, orang tu malas nak dengar sahabat-sahabat. Cukuplah kita boleh peluk, kita peluk, bisik sikit kat telinga dia, redha ya kak, redha. Satu kalimah. Itu dah cukup bagi orang yang faham maksud redha ni. Noktah dah. Tak ada ya ustazah kak redha, tapi belum redha lagi lah dia ni. Kan? Jadi macam mana nak ajar lisan kita ni tanpa tapi? Ustazah tak kena lagi, memanglah ustazah cakap senang je. Kan macam tu kita. Jadi rupanya redha ni tanpa tapi. Bila masih ada tapinya, tu belajar nak break sikit lah. Kan redha ustazah tak, pocut mak kau, break dulu sekejap. Sebab kita tahu, kita takut termasuk orang kufur, rosak iman serta menjadi munafik. Tak apa, mengadu dengan Allah. Aku sebenarnya tak mampu ya Allah, tak sanggup, tapi engkau bagi pada aku tahu aku tahu yang engkau tahu aku mampu. Kat mana dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Asatizah kita duk ulang ayat ni. Sebab tu saya jumpa kita punya jiran lama lah, Jalan C dulu kan, sahabat TKP, YB Nurul Azali. Sekarang dia dah jadi Datuk Seri lah kan, duduk dekat Kuantan. Isterinya tu kan baik dengan saya, anak-anaknya dulu sekolah mengaji dekat Darul Fawaz. Kak Ida. Okay, apa ke Kak Ida nama dia? Rashidah. Sebelah rumah, dekatlah dengan rumah Kak Nap semua tu, depan Darul Fawaz lama dulu. Subhanallah kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ke Kuantan, bila saya ada program, dia mesti cari saya ada kat mana. Lepas tu ada seorang datin ni berkawan baik dengan dia. Saya kata, Allah, aku segan sungguh nak jumpa orang-orang macam ni. Tak apa ustazah, dia ni memang peminat ustazah, lama dah nak jumpa ustazah. Dia bawa saya baru-baru ni. Saya duk ingat suami dia doktor dulu ustazah. Dia wakil rakyat kat sinilah. Tapi dia sekarang tinggal seorang-seorang, anak dia seorang. Dia memang follower ustazah tapi tak pernah jumpa muslimat saya mengelap-ngelap air mata. Sebab apa? Masya Allah, dia bela suami dia sakit, suami dia doktor. Orang bercakap, bayangkan doktor pun sakit macam tu, sampai kena potong kaki semua. Bukan kencing manis, penyakit apa entah sampai doktor tu. Dalam YB dia masa tu kena potong kaki, tapi khidmat dia pada masyarakat walaupun kena potong kaki ni, bertongkat semua kan. 16 tahun dia jaga suami dia sakit.
Lepas suami dia tu sakit, belum mati lagi suami dia ni, mak dia pula sakit, kena usung tong oksigen yang besar panjang dekat hospital tu, bawa pergi rumah. Dah dia jaga suami, dia jaga mak dekat rumah. Masya Allah, tabarakallah. Anak dia seorang, tapi sebaik-baiklah Allah bagi macam tu kan, suami, mak macam tu. Jadi anak dia ni subhanallah, daripada anak tu kecil, sekarang anak dah duduk college lah kot. Masya Allah. Okay, jadi dipendekkan ceritanya, meninggal mak, meninggal suami, meninggal mak, dia macam lost lah, kan. Tapi orang bila datang jumpa dia, ustazah, bila orang jumpa akak ni, mesti dia orang cakap, kuatnya awak ni, sebab orang tengok derita dia, baiknya dia kan, kuatnya awak ni, kuatnya. Lepas tu saya ni senyum je. Patutlah Kak Ida tu kata, dia ni ustazah, ya Allah, ujian dia macam-macam tapi senyum je. Kita nak belajar daripada orang macam tu. Dia kata kekuatan dia, saya bila saya lemah ustazah, saya tahu Allah yang pilih saya. Allah yang cakap dalam Quran, saya ni kuat. Saya kan sahabat muslimat, kalau saya jumpa muslimat macam ni, saya kata, ya Allah, aku ustazah ke kau ustazah? Selalu fikir macam tu. Sebab apa? Sebab dia kuat dengan cakap-cakapnya Allah dalam Quran. Ustazah, kita takkan kuat kalau Allah tak bagi kita kuat. Siapa saya untuk berkeluh kesah? Betapa mulianya saya di sisi Allah, sebab Allah yang pilih saya untuk jadi macam tu. Jadi bila orang cakapnya, saya tak pernah komen, tak pernah apa. Kau cakaplah aku kuat, kau tak tahu apa yang aku lalui, tapi aku nak terima apa yang Allah bagi dekat aku. Kita kata, ya Allah, ini dia orang yang berminda Al-Quran, sebab dia orang berilmu, walaupun bukan ilmu agama, tapi dia nak mengaji agama hebat. So orang-orang macam ni saya jumpa sahabat dia mengkaji Al-Quran, kaji Al-Quran, apa ayat-ayat Allah yang boleh relate dengan kehidupan dia. Jadi kita ni kadang-kadang ngaji Quran berlumba-lumba, khatam, macam-macam kita ni, subhanallah, tapi kita tak relate Quran dalam kehidupan kita. Jadi perkara macam ni, dia sebut satu je yang buat saya tersentak. Allah yang kata saya kuat, kenapa saya nak bagi tahu diri saya tak kuat? Faham tak muslimat? Siapa kita untuk melawan Allah? Masya Allah, ternyata yang selama ni kita kata sampai hati, ya Allah, kau ambil suami aku, kau ambil anak aku, kau ambil harta benda aku, yang kita berkeluh kesah macam tu, rupanya kita sedang melawan Allah. Jadi pada pandangan saya, hebatnya orang ni, dia tak melawan Allah pun dalam takdir hidup yang berlaku pada dia. Subhanallah. Okay, jadi kita tak sedar, kadang-kadang kita kata, saya tak pernah lawan Allah ustazah, saya tak pernah tengking-tengking, tak pernah tak sembahyang. Tapi rupanya kita menyalahi takdir, itu orang yang sedang melawan Allah. Jadi kita belajar daripada kehidupan orang-orang macam ni, saya bawa dalam kehidupan saya. Ya Allah, orang yang kuat engkau uji macam ni. Aku bentuk ujiannya berbeza, sebab engkau tahu aku kuat tang tu, yang dia ni kuat tang ni. Jadi saya tersentak tu sebab aku pernah tak berkeluh kesah dengan Allah uji aku macam ni, apa yang respon aku kepada Allah. Jadi dia tu bukan ustazah, bukan belajar agama, jadi saya betul-betul tersentak. Ya Allah yang bagi saya kuat, kenapa saya nak kata diri saya tak kuat? So hidup ni kita lalui je ustazah, adalah yang Allah nak mudahkan nanti. Subhanallah. Baik muslimat dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 ayat kita dapat daripada bab 19. Kitab ni yang saya suka, best sangat, sebab dia ayat Quran, lepas tu dia bagi hadis Nabi. Jadi kita tak sempat nak melencong ke mana-mana pun, walaupun dia simple tapi sampai kepada kita insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna izamal jazai ma'a izamil bala'i, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya besarnya pahala itu mengikut besar cobaan. Allah kan. Itulah sebab kadang-kadang orang kata, tengoklah ustazah ujian dia kan. Allah bagi ujian kepada orang yang lagi tinggi keimanan dia, sahabat-sahabat, besarlah ujian dia. Kita cakap pasal orang cukup pandai, ustazah, imam tu yang kena tangkap, rogolah nak darah orang tu, na'udzubillah min zalik kan. Takkanlah kita tahu berita terpapar macam tu je, kita tak tahu sebelum kejadian tu terjadi apa ujian pada dia. Muslimat dirahmati Allah, macam mana cara iblis kacau dia. Orang yang iman tak tinggi, iblis tak payah beria-ria sangat pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pantang nampak perempuan lalu, usik selalu.
Imam ni selama ni tunduk, tiba satu keadaan yang iblis bersungguh-sungguh sehingga kan Adam dan Hawa pun tertewas. Ini kan lagi manusia biasa-biasa macam kita. Jadi sebelum kita kata takkanlah ustaz kot ustazah buat perangai macam tu, kena ingat sesungguhnya besarnya pahala itu mengikut besar cobaan. Jadi sama juga cobaan tu dapat sahabat-sahabat mengikut level iman masing-masing. Dan sesungguhnya apabila Allah mengasihi suatu kaum, dicubanya kaum itu, yakni diuji, ibtalahum. Kalimah ini dicubanya kaum itu dengan suatu cobaan. Siapa redha, tanda apa? Dapat cobaan, tanda Allah kasih sesuatu kaum. Maknanya diri kita lah dapat je ujian, sebelum berkeluh kesah disuruh syukur dulu. Ini yang kita tak boleh buat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ramai orang boleh sabar dalam ujian, tapi sedikit sangat orang yang bersyukur dengan ujian. Betul kan Muslimat TKP? Kan? Nak buat macam mana ustazah? Sabar je lah kan. Kita tak pernah jumpa lagi akak syukur sangat ustazah. Syukur, suami kahwin lain pun syukur. Pelik dah ni. Contoh tak ada kena-mengena dengan yang hidup dan yang mati. Kan, kalaulah diangkat bendera terus syukur suami saya kahwin lain, oh ni dah syasyat akal dah ni kan. Tapi diajar itu juga bentuk musibah. Kalau kita tak mampu melafaz alhamdulillah, sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maknanya masih kita kembalikan pada Allah. Aku terkejut ni, berita ni, musibah ni sampai pada aku. Allah ajar sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah. Siapa yang redha terhadapnya, ia akan mendapat redha Allah. Dan siapa yang marah, diberi takdir, kalau dia redha, dia mendapat redha Allah. Siapa yang marah-marah, berkeluh kesah dengan takdir yang sampai kepadanya, ia akan mendapat murka Allah. Itu ujian. Siapa yang cakap ni sahabat-sahabat? Hadis riwayat At-Tirmizi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kitab ni saya ulang berulang berpuluh kali dah di banyak tempat. Setiap kali baca masih lagi tersentak hati. Kan sebab ayat Quran, hadis Nabi. Kita akan koreksi diri. Pernahkah aku marah-marah dengan ujian yang Allah bagi pada aku? Maknanya aku sedang mendapat murkanya Allah. Sebab engkau tak berhak pun nak marah Allah. Allah ada perancangannya sendiri. Jadi ujian demi ujian demi ujian, insya-Allah sampai satu tahap kita mampu tersenyum dengan ujian. Sampai satu tahap Allah angkat darjat kita, kita boleh bersyukur dengan ujian. Ini hebat muslimat dirahmati Allah. Sebab tu ujian ni takkan berhenti sampailah kita mati. Sampai mati takkan berakhir. Maka Ustazah Zai selalu kaitkan, yang setiap hari Selasa saya gunakan kitab Di Balik Tabir Kematian. Imam Ghazali menuliskan dalam kitab tersebut, tidak ada ujian yang besar selain daripada sakaratul maut. Jadi kalau hari ni kita kematian orang tersayang, apa kata Imam Ghazali, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Engkau yang beria-ria nangis kat dia tu confirm dah habis dah, dia takkan hidup. Janganlah nangis sayang, tak ada. Tapi sepatutnya orang seperti Imam Ghazali bagi tahu, sepatutnya engkau menangisi diri engkau yang bakal mati, bukan menangisi dia yang sudah mati. Kita rasa ya Allah deep. Faham tak sahabat? Kita kalau ziarah orang mati, kita menangisi kawan baik kita. Allah, lepas ni tak bolehlah pergi majlis ilmu sama-sama. Kalau Imam Ghazali masih ada, dia tegur kita, jangan nak tangisi orang yang dah mati. Engkau sepatutnya bahkan dapat pahala engkau ziarah kematian, engkau menangis. Pasal apa engkau menangis? Ya Allah, dulu dia bersama aku, malam tadi sihat-sihat je meninggal dia, ya Allah, aku pun ni anytime je. So kita menangis untuk diri kita. Sekejap lagi aku yang akan diangkat ke bilik air tu, ya Allah. Dah tak boleh pilih sabun mana, shampoo mana, suka hati orang yang mandikan lah. Ya Allah, sekejap lagi tak boleh dah aku selak pintu almari aku nak pilih baju apa, ya Allah. Orang pakaikan aku dengan kain putih. Kita tak nampak mayat tu. Setiap kali ada mayat terbaring, terbujur ke aku, kita nampak diri kita sendiri. Kan bertambah nak buat lawak sikit kalau dengan, ya Allah bang, nampak tadi bang, besar tubuh dia, susah orang nak angkat kita, kalau mati nanti macam mana bang, kan? Tambah lagi tak jadi nak sedih. Sahabat-sahabat dirahmati Allah tu, bila kita nak kurus yang entahlah bang, dah berapa kali nampak orang susah tersengit-sengit nak angkat jenazah kita ni, tak sedar-sedar lagi. Makan sedap macam tu jugalah sahabat-sahabat. Tapi sebut juga kadang-kadang, ish kita ni duk buat lawak pula. Tak apalah bang, kalau susah sangat nak kurus ni, kita kuruskan nafsu kita lah.
Kan mudah-mudahan nanti bila mati insya-Allah. Sebab itu sahabat-sahabat, berat ke ringan bukan tergantung saiz tubuh tu. Pelik kan? Kalau kita tengok apa rancangan tanah kubur tu, orang dia kurus tapi beratnya nak bawa kan? Jadi Ustaz Syamsul Debat semalam nyari-nyari, saya dapat Ustaz Syamsul Debat. Sebabnya patutnya dia berada di apa ni, Masjid Ibnu Abbas. Jadi dia dah ada masa kosong tu. Ustazah Muzayyanah nak bawa Ustaz ke surau rumah dia. Saya pun tak bincang lagi dengan AJK, terus dapat kan. Lepas tu muslimat dirahmati Allah, baru teringat kita ada beberapa senarai yang telah ditarik tauliah. Sedih sangat sebenarnya kan. Jadi kita tak bolehlah nak buat benda-benda yang begitulah keputusannya muslimat dirahmati Allah. Walaupun kita dapat kan, tapi demi nak menjaga maslahah. Kan banyak benda-benda yang sekarang ni kita sedang bersedih lah sebenarnya. Orang yang ilmu memang sepatutnya dibawa ke khalayak, silap sikit je, sikit tu usik benda je sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Padahal benda yang dia nak cakap tu benda hukum. Macam ni kan, ayat Quran kita kena bacakan. Kita boleh kata ayat ketiga ni kita tunggu tahun depan lepas pilihan raya baru Ustazah Zai bacakan. Boleh macam tu? Tak boleh. Dia dah memang wujud kat situ. Bukannya kita cakap undilah saya kan, saya warna sekian-sekian. Kalau jelas macam tu memang dia menggunakan pentas ceramah ni sebagai orang berpolitik. Tak boleh. Okay, tapi kadang-kadang benda macam ni sensitif. Sedih lah. Saya sedih sangat sahabat-sahabat yang sangat ilmiah, ilmunya sangat tinggi, hebat, sedih. Kita tak sepatutnya. Mujur Allah tu maha kaya. Sekarang ni dengan pengajian online, buat kat rumah siapa-siapa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila atas nama rumah tu siapa pun tak boleh nak charge kita. Bila kata okey Ustaz, datang surah Al-Ittifaq, nanti saya settle dengan AJK insya-Allah. Boleh Ustazah, saya pun nak datang tempat Ustazah ni. Alamak, yang tu KL, tauliah dia okey lagi. Selangor tak boleh muslimat dirahmati Allah. Okay, jadi perkara-perkara macam itulah, Allah sedih. Subhanallah. Baik, kita tarik lagi, ambil lagi. Mana tadi? Kufur, rosak iman serta menjadi munafik. Baik, hadis Nabi ni kita baca dah. Kita tak nak dimurkai Allah sebab kita tak redha dengan takdirnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarda biqada'i." Allahu akbar. Ini yang bikin kita subhanallah. Nabi cakap sahabat-sahabat, "Man lam yarda biqada'i wa qadari falyaltamis rabban siwai." Siapa tidak redha akan qada'ku. Ini bukan Nabi bercakap, Allah bercakap, suruh Nabi cakap sebiji macam ni kepada umatnya, kita lah. Makna ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi yang bukan percakapan Nabi, bukan perbuatan Nabi. Direct Allah kata pada Muhammad, tapi kita cari ayat Quran tak jumpalah. Sebab dia bukan firman Allah yang terakam dalam Quran, tapi dia hadis qudsi. Nabi Muhammad sampaikan kepada umatmu begini, siapa tidak redha akan qada'ku dan qadarku, kata Allah tu sebut ku tu huruf besar, baiklah ia mencari Tuhan selain aku. Faham ya sahabat-sahabat? Kita kan kalau tak nak dengar cakap mak, mak kata kahwin dengan anak Pak Imam tu. Tak nak mak, kakak dah ada boyfriend lain. Contoh kan. Kau kalau tak nak dengan anak Pak Imam tu, kau jangan balik dari rumah ni. Kau jangan mengaku mak ni mak. Sedih tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Itu baru mak ayah kita tak mengaku kita anak. Tapi Allah kata siapa tidak redha akan qada dan qadarku. Dulu-dulu saya mula-mula baca ni, ya Allah, rasa macam gementar tubuh. Rasa macam jatuh, mesti jatuh air mata. Bayangkan ada banyak dalam hidup, saya dah 40-an, ibu-ibu 60-an kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dalam hidup ni kalau kita muhasabah tu, sebab kita kena sentiasa minta ampun dengan Allah. Banyaknya takdir yang datang daripada Allah yang sebenarnya aku tak redha. Betul kan muslimat dirahmati Allah? Cuma mungkin lepas 3 bulan, lepas setahun kita ajar hati kita, alah sudahlah, sabarlah, redalah, benda dah nak berlaku. Tapi jarang kita jumpa berlaku je takdir tu, aku redha akan qada qadar yang engkau berikan pada aku. Susah nak jumpa sahabat. Sebab tu maksud sabran jamil dalam Quran, apa maksud sabran jamil? Sabar yang indah, sabar yang cantik. Kalau ditafsirkan apakah sabran jamil? Sabran, sabar. Kalau ada kalimah sabran jamil, orang yang dapat hentakan pertama tu, dia terus bersabar. Dia tak tunggu nanti lepas 40 hari arwah saya okey sikit lah ustazah.
nanti lepas ni saya sabarlah ustazah, nanti lepas setahun saya dah boleh rawat hati saya. Itu bukan sabran jamil. So kita nak dapat level sabran jamil ni, subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya. So, kita rasa macam tak pernah berlaku pun dalam proses sabar yang kita lalui. Kan sebab kita orang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita dah dapat, sebab apa kita mudah dapat? Sebab kita ada ilmu tentang ni. Nabi yang cakap direct dari Allah, siapa tak redha akan qada dan qadarku, baiklah ia mencari Tuhan selain aku. Kita tak payah kata sebulan setahun tidak diakui hamba oleh Allah. Tak payah kata sekali takdir kita tak dengar cakapnya Allah, tak terima takdirnya Allah. Cukuplah untuk sesaat sahaja kita hilang rahmat Allah, hidup kita akan susah. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, sesaat je. Sebab tu selalu minta, ya Allah, pandang aku dengan pandangan rahmat-Mu, jangan Engkau lepaskan aku daripada pandangan rahmat-Mu walau dalam sekerdipan mata, ya Allah. Ini kita minta dengan hati. Sebab orang yang terlepas dari rahmat Allah walaupun sekerdipan mata, dia akan dapat susah. Jadi kita dalam doa-doa kita tu, kita gunakanlah sahabat-sahabat muslimat ilmu yang kita ada ni. Kenapa minta rahmat Allah? Kenapa kita disuruh menebarkan salam? Tebarkan salam, jawab salam, sebab di situ ada rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kita suruh saling bersedekah? Setiap langkah kaki kita nak menghantar sedekah itu, subhanallah, itu rahmat. Kenapa kita disuruh ziarah orang sakit? 70,000 malaikat rahmat mengiringi kita. Kenapa kita disuruh ziarah kematian? Di situ ada rahmat. So kebaikan-kebaikan yang kita buat ni semua rahmat. Masuk duit dalam tabung masjid RM1 je, tapi bersama itu iringan rahmat. Jadi kalau kita berhenti buat baik, mungkin terhentilah rahmat Allah untuk kita. Okey? Tapi habis tu Ustazah, takkan sedekah 24 jam? Takkan mengaji 24 jam? Tak. Kita mesti merasakan redha dengan apa saja yang Allah bagi. Itulah muslimat dirahmati Allah, supaya Allah tak kata pada kita, baiklah ia mencari Tuhan selain aku. Kalau mak kita cakap, kau tak payah balik dah rumah ni, kan, muslimat dirahmati Allah. Tadi saya pun didatangi seorang muslimat, menangis-nangis, muda lagi, Masya Allah. Kenapa? Ustazah, doakan saya, dah 2 bulan suami tak balik rumah. Kenapa dah 2 bulan? Kan? Sebab saya bertaubat kepada Allah, salah saya Ustazah. Saya buat dosa, tapi saya dah minta maaf kat dia, saya dah bertaubat. Sekarang saya duduk dengan mak saya. Jadi saya nak kembali pada dia. Saya sayang dia sebagai suami saya. Tapi saya dengar-dengar dia sedang usahakan untuk menceraikan saya. Saya sedih lah Ustazah. Subhanallah, sahabat, kita dapat tahulah, nampak macam orang muda, macam baru kahwin. Orang kahwin, baru kahwin ni biasalah. Ramadan ni belum 10 Ramadan, saya dah jumpa seorang ibu tu paling sayu hati saya. Lepas-lepas solat tasbih tu kan, orang tak boleh peluk-peluk lagi kat masjid. Tapi bila dah nak mengadu tu, dia lentuk bahu kita dengan kita lentuk sekali. Ustazah, tolong doa Ustazah, saya sedih. Kenapa tu cik? Malam tadi anak saya Ustazah ceraikan menantu saya. Malam Ramadan Ustazah, saya terkejut baru balik daripada tarawih. Bergaduh-bergaduh ceraikan menantu saya tu orang baik. Yang tak baik tu anak saya Ustazah, saya silap mendidik. Kita dengar pun kita sayu hati malam-malam Ramadan, kan, muslimat dirahmati Allah. Jadi benda-benda macam ni berlaku, takkan berlaku tanpa izinnya Allah. Kita kata kita susah, ada orang lain yang lebih susah. Kita kata Ramadan ni kita diuji, ada orang yang pastinya melalui pentas ujian berbeza. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong ajarkan hati untuk redha. Sebab dah capai nikmat redha ni, subhanallah, ketenangan tu datang luar biasa. Mulut berhenti berkeluh kesah. Orang pelik, engkau ni ada masalah tapi engkau sengih je. Sebab apa? Sebab kita dah berjaya mendidik hati naluri kita sendiri. Allahu Akbar. Kita tinggalkan bab yang ke-19. Kita ambil satu lagi, mempersenda kesucian agama. Okey, mempersenda kesucian agama. Allahu Akbar. Sahabat dari Jeddah kan pun mendengar kita. Orang daripada Mekah, Jeddah, semua sahabat-sahabat dirahmati Allah bagi tahu, panas kan, syok dengar bila Ustazah buat live Malaysia hujan. Kami ni hujan panas ni Ustazah, dia berkata, Masya Allah, panas muslimat. Saya insya Allah akan berangkat 19 hari Selasa ni.
malam tadi ni mudah-mudahan tak ada yang dalam live ni jemaah akhir Ramadan saya. Sebab kalau depa dengar ni menggigil tubuh ni sahabat, okey? Sebab malam tadi petugas Mekah saya bagi video live di tempat sa'i, sama sekali tak bergerak. Tak bergerak di tempat sa'i semalam. Nak ceritanya punya padat manusia. Seluruh dunia orang menderu-deru sebab 2 tahun tak ni. Kerajaan Saudi pula visa umrah pun masuk, visa turis pun masuk. Masya Allah. Tapi yang ajaibnya sampai sekarang depa dah tak pakai mask, tak pakai apa. Alhamdulillah ala kulli hal, jalan terus. Masya Allah. Kan? Tapi kita travel Malaysia bawa jemaah, kita wajibkanlah jemaah kita jaga diri kan. Di Raudah dah tak macam dulu dah. Kan? Memang dah boleh bersesak macam dulu balik dah. Subhanallah kan. Kita lah hari tu kat Kia. Dugaan sungguh-sungguh. Tapi sekarang ni maksudnya dah boleh masuk macam dulu dah tak ada langsung dah SOP. Kabarnya Iktamarna dan Tawakalna pun sudah ditalkinkan, tapi belum talkin penuh lagi. Sebab nak masuk dekat airport masih lagi kena apps tu lah. Okey, jadi insya-Allah sahabat-sahabat muslimat depa balik 3 Syawal, saya tak balik. Tapi yang daripada Sandakan insya-Allah ada petugas Al-Fawaz akan jemput mereka di KLIA. Saya bawa mereka tidur dekat office Al-Fawaz. Okay, sebab nak ikutkan, nak sediakan homestay, tak ada siapa nak urus. Depa tu pakcik-pakcik tu pertama kali naik kapal terbang, pertama kali ada pasport, pertama kali pijak tangga KLIA kan. Kalau saya nak bookingkan hotel ke apa kat sana, takut tak reti pula kan. Jadi suruh staff bawa ke office Al-Fawaz, yang perempuan duduk dekat Darul Fawaz. Tuan rumahnya tak ada. Jiran-jiran TKP tolonglah intai-intai kan. Masya Allah. Lepas tu 3 Syawal mereka akan dibawa oleh petugas ke KLIA, terbang untuk grup Syawal. InsyaAllah mereka 2 minggu. Saya pun tunggu kat sana sambut mereka di Madinah. Jadi baliknya mereka 15 Mei insyaAllah. Jadi itulah kan kita nak sama-sama. Saya tergelak ni ada sahabat-sahabat daripada sana duk mengusik. Okay, yang join kita punya live ni daripada banyak negara, terutamanya yang Mekah. Sebab dia orang rasa macam 2 tahun Masjidil Haram hanya dipenuhi oleh cleaner-cleaner yang mereka rasa macam diangkat oleh Allah. Cleaner-cleaner tu boleh bertawaf kan, bersantai-santai lah depan Kaabah. Tiba-tiba hari ni tak nampak langsung. Sebab umrah yang saya buat dengan Kak Kiah baru ni, sahabat-sahabat saya comel je seorang makcik tu. Ustazah, masa Covid ni diorang renovate Kaabah renovate Kaabah. Kenapa pula renovate Kaabah? Sebab dulu-dulu saya pergi Hajarul Aswad tu tak nampak, sekarang nampak. Dah memanglah nampak Kak, sebab tak ada orang merapat dekat Kaabah kan. Tapi di tempat tawaf masih lagi tak boleh merapat dekat Kaabah. Terror sungguh polis dia berkawal. Okay, sebab saya teringat 2019 saya buat akhir Ramadan, saya menggigil-gigil bila pergi dekat hotel tu muslimat, sebiji macam dekat Palestin. Polis-polis Israel tu pegang ni. Kenapa pula depa ni duk pegang-pegang senapang macam ni kan, nak menakut, bukanlah menakutkan macam mana, nak kawal. Tapi saya tak pastilah tahun ni ada lagi ke tidak. Sebab tahun 2019 tu kabarnya kan macam ada konflik negara-negara Arab kan, takut macam ada serangan dan sebagainya. Kita orang perempuan ni tak pernah negara kita ada orang angkat senapang panjang tu depan hotel. Aku nak lalu bawah dia ni kang. Tu yang fobia tengok polis tu. Okey, muslimat dirahmati Allah. Ambil satu lagi, bab 20. Mempersenda kesucian agama. Perbuatan mempersenda atau mempermainkan kesucian dan kebenaran agama adalah amat dibenci dan dilarang dalam Islam, kerana seolah-olah menentang sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Okey, agama ni bukan suka-suka je dibuat oleh sesiapa, Allah yang turunkan. Innad din indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Perbuatan demikian termasuk ciri-ciri orang munafik yang sentiasa menghina atau memperkecilkan kebenaran ajaran agama Islam. Orang munafik ni kita kena faham, dia adalah orang yang mendakwa dirinya Islam, bersyahadah, datang solat jemaah. Kalau Nabi buat tausiah tu, dia duduk saf depan-depan sekali, duk dengar tausiah Nabi. Tapi lepas je Nabi bercakap, mereka bukan bermuzakarah, bersembang dengan Nabi, tapi cepat-cepat pi lari. Untuk apa? Jadi tali barut pi cerita kat mereka, oh Nabi ada plan macam gini, macam ni, gini, macam gini. Okay, jadi ini orang-orang munafik, dahsyat mereka ni. Jadi kita nak sebut perbuatan demikian termasuk ciri orang munafik, yakni mempersendakan agama.
Kita tak mampu berdakwah, tak mampu meninggikan nama agama Islam, jangan sampai kita mempersendakan agama. Sebab tu saya kata ibu-ibu yang diuji Allah, anak saya 4 orang ustazah, yang seorang ni degilnya tak nak sembahyang. Tak nak sembahyang tu tahu macam mana kak? Kalau dikejut lagi, tarik selimut je, tak nak bangun apa, tu kira okey lagi lah kak, tahniah. Itulah malas cakap dengan ustazah, semua tahniah dia kata. Tak sungguh tu okey lagi sahabat. Tapi kalau yang sampai mama tu solat pun kena tinggal dengan laki, kita solat tapi miskin, buat apa sembahyang bukan boleh tolong kita, itu dah sampai kepada kafir. Faham ya? Maknanya kalau setakat anak kita disuruh buat baik, belum baik, terus sangka baik dengan Allah. Anak kita tu bukan orang jahat sebenarnya, tapi dia merupakan ujian buat kita. Sebab dia tak melawan maknya. Dia tak nak buat, dia tak nak buat lah. Kau pujuklah aku macam mana pun, aku tak nak buat. Kan, tapi dia tak melawan. Tak adalah kata alah orang Islam sembahyang pun tanah runtuh juga, banjir juga. Kalau orang sampai, kan ada seorang manusia dah pindah daripada negara Malaysia ni, kemain lagi bahasa dia Allahu Akbar, sedih. Orang-orang ustazah pergilah tegur dia tu, Allah aku pula kena tegurnya. Mufti dah tegur dia banyak kali dah, subhanallah. Dia kata apa dulu kita ada dekat Malaysia, tanah runtuh, banjir semua sebab kita. Sekarang kita dah tak duduk kat Malaysia pun runtuh juga, banjir juga. Mana Tuhan yang boleh tolong tu? Inilah manusia yang sudah tak layak mengaku agama Islam. Sebab dia dah melawan Allah, dia mempersendakan. Jadi muslimat, setakat anak kita degil tak nak solat, insya-Allah satu hari dia akan berubah. Terus istiqamah. Kan pujuk, didik, ajak, doa, jangan jemu. Dia bukan lagi orang kufur. Okay, sahabat-sahabat, dia masih lagi ada ruang untuk diperbaiki. Baik, surah Al-Ma'idah ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat jadi pemimpin. Tengok ayat ni, wahai orang beriman. Jadi kalau tak ikut ayat ni, dialah orang munafik. Hai orang beriman, janganlah kamu angkat jadi pemimpin orang-orang yang mengambil agamamu, memperolok dan mempermainkan di antara ahli kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir. Takutlah kepada Allah jika kamu orang beriman. Sebab tu kita disuruh pergi mengundi. Muslimat dirahmati Allah. Ustazah, kena ke pergi mengundi? Cik malas lah. Kena cik. Sebab memilih pemimpin tu kerja kita. Pemimpin yang macam mana kita nak pilih, dalam bab lain nanti kita jumpa pemimpin yang tidak memporak-perandakan. Dia jadi pemimpin lagilah berpuak-puak. Sepatutnya mengajak orang bersatu. Muslimat dirahmati Allah. Kemudian pemimpin yang macam mana? Jangan pemimpin yang mempersendakan agama. Kalau kita sengaja memilih pemimpin yang boleh mengambil agama sebagai bahan persendaan, kamu jawablah di hadapan Allah. Allahu Akbar. Dah kalau macam tu semua nak kena tanya depan Allah, tak payah keluar mengundi lah ustazah. Pula dah sahabat-sahabat. Rupanya itu pun ada nilai ibadah di sisi Allah. Allahu Akbar. Kita keluarkan dalil-dalil macam ni, orang tanya lagi, buat apa ngundi ustazah? Tempat akad tu calon 2 orang, seorang Cina, seorang India. Dua-dua pun tak layak. Lah, kalau dia dipilih salah satu, puncaknya tu balik kepada siapa? Siapa majoriti yang bersuara? Kan gitu muslimat dirahmati Allah. Dia macam-macam lah alasan dia kalau dia tak mau tu. Rupa-rupanya ini tanggungjawab kita. Sebab Allah perintah, janganlah kamu angkat jadi pemimpin orang-orang yang mengambil agamamu. Agama diperkotak-katikkan, jangan. Jadi ini tanggungjawab kita. Ini ayat Quran Al-Ma'idah 57. Kan kena tarik tauliah pula. Astaghfirullahalazim kan. Dia perkara macam ni lah kita. Sebab memang jelas dalam Quran. Kita nak kata macam mana lagi, memang jelas dalam Quran. Okay? Tanpa kita sendiri faham benda macam ni muslimat, tak payahlah kita nak tu kalau yang tu sepolan tu memang tak betul. Itu maknanya orang berdosa sebab kita tak tahu peribadi orang siapa. Kita sendiri yang Allah gerakkan hati, ilmu kita, bagaimana kita duduk dalam kepimpinan yang begini, kita kena berhati-hati. Siapa yang memanglah setiap peribadi orang tak mungkin perfect segala.
Siapa yang lebih cenderung, lebih dekat kepada agama. Jangan sampai kita memilih orang yang mempermainkan agama. Allahu Akbar. Firman Allah surah Al-Maidah 58. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Apabila kamu menyeru mereka bersolat, mereka jadikan solat itu olok-olok dan permainan. Demikian itu kerana mereka kaum yang tidak berfikir. La yaqilun. Kalau Ustaz Azhar Idrus, dia tadabbur ayat ni, dia kata inilah golongan orang tak ada otak. Dia kata gitu, kasarnya. Tapi jangan marah, memang itu ayat dalam tafsir. Kalimah la yaqilun, orang tak guna akal dia. Kerana apa? Allah suruh kita hidup atas dunia ni ikut perintah Allah. Perintah Allah dengan solat. Tapi mereka jadikan solat tu benda yang olok-olok, benda yang boleh dipermainkan. Kalau anak kita setakat moncong disuruh solat hentak-hentak kaki tu, insya-Allah tak apa lagi. Tapi lah mama tu tak pernah tinggal solat kan? Tapi papa tinggalkan mama juga kan? Sedih Ustazah anak saya cakap macam ni. Allahu Akbar. Ni aduan daripada mak ayah. Daripada mana kiblat dia sebenarnya muslimat. Okey, yang ni orang sudah biadab dengan agamanya sendiri. Surah Al-An'am ayat 5. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sesungguhnya mereka mendustai kebenaran tatkala datang kepada mereka. Kebenaran datang, mereka dustakan. Nanti akan datang kepada mereka berita apa yang mereka perolokkan. Apa yang Nabi bawa ditertawakan. Nabi menjelaskan wahyu, disebutnya sahar. Kenapa mereka panggil Nabi sahar? Sebab tukang sihir. Asal Nabi bercakap ni ada je orang tunduk patuh ikut. Kenapa orang mudah sangat ikut Nabi Muhammad? Sebab Nabi bercakap bukan dengan nafsu. Nabi bercakap dengan wahyu. Ada yang bila Nabi bercakap kadzab, penipu ni, penipu. Subhanallah, sebab Nabi bercakap benda yang tak nampak tentang Tuhan, tentang akhirat. Jadi dia kata Nabi penipu. Ini biasa. So kalau kita tak boleh terima, inilah kategori ayat yang sesuai. Sahabat-sahabat, wa na'udzubillah, semoga bukan kita. Surah Al-An'am 21. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihuz zalimun. Siapakah lebih zalim dari orang yang mengadakan pembohongan terhadap Allah? Kan jangan membohongi Allah. Kamu membohongi diri kamu, kamu membohongi Allah. Nampak je macam kamu bohong kat orang, tapi sebenarnya kamu sedang bohong dirimu, kamu sedang bohong Allah. Atau orang yang mendustai ayatnya. Apa sahaja yang datang dalam Quran, Allah dah beritakan, tak mau dengar, tak mau percaya. Allah tunjuk dah jalan syurga, pilih juga jalan ke neraka. Sesungguhnya tiadalah menang orang-orang yang zalim. La yuflihuz zalimun. Maka siapa orang yang zalim? Orang yang tak ikut cakapnya Allah. Kita faham, orang Melayu faham, zalim lah dia tu. Ada ke pukul bini? Zalim lah dia tu. Ada ke kan kita nampak zalim tu macam tu. Zalim kata Quran orang yang tak ikut perintahnya Allah. Subhanallah. Surah Ali Imran 137. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan sebelum kamu. Sebelum Nabi Muhammad datang pun, daripada Nabi Adam alaihissalam turun kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, semua dah ada peraturan dari Allah. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustai agama. Kita tengok bagaimana kaum Ad, kaum Samud yang Allah hancurkan, pengikut-pengikut Fir'aun hancur habis, tak bersisa di atas muka bumi. Nak dibegitukankah kamu? Tak mau? Maka ikutlah apa yang Allah perintahkan. Jangan diperolok-olokkan, jangan dipersenda-sendakan. Banyak orang tak ikut agama, tapi jangan sampai mentertawakan.
Kalau di kalangan kita ada keluarga, sahabat handai, sahabat-sahabat, biasa je orang tak nak patuh pada agama. Tapi kalau dia sampai memperolokkan, mempersendakan, minta maaf sebut bahasa mudah yang paling elok kita cakap kat dia, kita lempangkan aja mulut dia. Jangan bagi dia biadab dengan agama sendiri. Okay, jadi kita nak balik kampung ni, raya tahun ni jadi kan? Jadi balik kampung jangan risau, raya mesti jadi tak tahun. Jadi kalau balik kampung, kan kau ni dulu pakai tudung, sekarang apa dah tak pakai tudung? Alah, lagi aku pakai tudung, lagi aku kena cerai dengan laki aku. Betul ke tidak agama Islam ni? Kita kena nasihat orang macam ni sungguh-sungguh. Dia sebenarnya dah sama macam orang yang murtad, sebab dia mempersendakan kesucian agama. Tapi kalau kita nampak anak-anak saudara kita, lah ustazah balik kampung duduk rumah mak, anak saya je solat, anak kakak, anak abang tak solat, sedihnya. Mampu nasihat, tak mampu kita nak buat macam mana lagi. Tapi jangan sampai mereka mempersenda, sebab bila mempersenda level tu sebenarnya tak jauh beza dengan orang kafir. Semoga kita tak berkawan dengan orang macam tu, tak jumpa kelompok keluarga yang macam tu. Setakat berdosa, semua orang yang berdosa bertaubat kepada Allah, Allah pasti ampun. Ibu-ibu dulu tak tutup aurat, dulu tak solat, itu biasa. Moga-moga tak patah balik ke sana lah. Kok tiba-tiba lagi kan nak kahwin, tak yalah usah pakai tudung, kita pun nak belon-belon rambut juga. Pelik dah kan orang ni. Datang mengaji hari-hari, pagi petang online lagi. Tiba-tiba anak kahwin dia pun sibuk nak duduk atas pelamin juga kan. Muslimat dirahmati Allah. Dia ambil package apa? Pelamin free mak pengantin. Pengantin punya makeup free mak pengantin. Oh suka. Lepas tu tanya ustazah, ustazah boleh tak kalau Zuhur tu sehari je saya tak solat? Allahu Akbar. Sebab ada ustaz kata kita boleh jamak. Musafir ke mana ni kak? Rumah sendiri. Geram dia kita. Semalam muslimat ada usia dah dekat 60-an dah. Semalam punya kuliah, Allah kena tutup ni live ni. Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, pagi tadi saya makan ubat. Tak boleh kan kalau lepas makan ubat tu tiba-tiba saya dengar Allahu Akbar Allah. Saya kata, tengah makan ubat ni, minum je lah air. Azan dah ke belum? Azan. Dah azan dah, sebab saya lupa dari tadi tu buat macam-macam, makan ubat baru nak minum air. Allahu Akbar Allah, dah dengar dah azan, baru tolak dengan air. Kalau tak tolak macam mana ustazah tercekik kat sini? Dah siapa? Lebih baik tak yang makan ubat. Tawakal tu ala Allah. Sebab kita tahu kalau kita telan, kita tak boleh jolok dah dengan air. Azan tu punya al je kita tolak, sebab tu ada ruang untuk imsak, berhati-hati, berjaga-jaga. Habis tu ustazah, akak ni nak teruskan puasa. Suka hati akak lah, akak nak lunch pun boleh sekejap lagi. Macam tu je lah jawabnya. Sebab memang puasa dia tu dah terbatal. Tidak ada istilah diterima bila dah azan subuh. Itu yang hari tu timbul isu hari pertama tu. Ustazah, radio punya salah lah, azan awal lah siapa suruh. Jangan salahkan orang. Dengar radio, kita dah ada handphone, kita dah ada TV, double check. Kena double check. Bila kita memang mendengar, salah ni, tersilap. Biasa bila ada kesilapan, biasa. Yang kau tak check tu pasal apa? Jadi apa ya kejadian tu ustazah, hukumnya siapa berbuka 4 minit awal masa tu memang kena qada puasa dia. Jelas kena qada muslimat. Tapi kita jangan bawang orang yang tersilap, bukan sengaja. Kita kat taman kita pernah berlaku kan dulu satu ketika. Masya Allah punyalah, jangan marah Pak Aziz, tolong. Kan? Pak Aziz tu kalau tak ada, tak azan lah orang-orang dekat sini ni. Banyak jasa dia. Jangan rasa rugi kita qada tu sebagai tanda taat. Itu pun sebenarnya ada cara macam mana Allah nak membersihkan. Tapi kalau kita tak mengaji, takkanlah ustazah akak nak makan ubat je nak tolak, takkan lah. Itu undang-undang dari Allah. Jadi sebab tu ada imsak. Kan ada mazhab yang tidak memandang imsak sama sekali. Muslimat dirahmati Allah tu lagi bahaya. Jadi kita ni Syafi'i ada imsak. Jadi kat sini muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah bila kita diberi faham oleh Allah, banyak benda yang boleh selesai. Okay, moga-moga insya-Allah pertemuan kita yang berakhir seketika di sini, saya akan cuti sebulan kuliah insya-Allah. Saling mendoakan muslimat dirahmati Allah di kejauhan, insya-Allah saya bawa doa-doa ke kanda bonda sekalian. Tolong bantu dengan doa insya-Allah. Pandanglah wakil-wakil dari negara kita yang bersesak-sesak di tanah haram tu, insya-Allah membawa doa-doa kita, dan kita simpan niat, cita-cita, angan-angan. Kalaupun kita tak direzekikan berada di tempat itu, tapi sebab cita-cita, impian kita yang belum terlaksana, Allah matikan kita belum sempat merasa, insya-Allah Allah pandang roh itu sebagai roh yang sangat baik.
Dan saya pesan pada jemaah saya, jangan duk act sangatlah boleh bayar belah-belah ribu umrah akhir Ramadan, tapi kita pergi dengan bongkak hati tak bersama dengan Allah, walaupun di tanah haram, kamu sangat hina di sisi Allah. So semua kita ada peranan untuk diangkat, dimuliakan oleh Allah dengan membersihkan hati-hati kita ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami pohon kepadamu, pandang kami dengan pandangan rahmatmu. Jangan engkau lepaskan kami daripada pandangan rahmatmu walau dalam sekerdipan mata, Ya Allah. Dengan rahmatmu itu, Ya Allah, kami pohon keampunanmu dalam Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan. Engkau senaraikan kami di kalangan orang-orang yang engkau bebaskan daripada api nerakamu pada Ramadan kali ini, Ya Allah. Anugerahkan kami taqwa, hasil daripada siam kami di siang hari, hasil daripada qiyam kami di malam hari. Anugerahkan kami kesihatan zahir dan batin yang baik, Ya Allah, agar terus-terusan kami mampu memperbaiki ibadah amal-amal soleh kami pada Ramadan kali ini. Belum tentu Ramadan akan datang, engkau pilih kami, memberi peluang lagi kepada kami, wahai Allah. Maka jadikan Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, pembuka pintu-pintu syurgamu untuk kami, penutup lubang-lubang nerakamu buat kami, Ya Allah. Kami pohon, wahai Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang, engkau satukan, eratkan, cantum, lekatkan akan hati-hati kami berkasih sayang semata-mata mengharapkan keredaan-Mu, Ya Allah. Kami biasa bertemu dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga di atas muka bumi-Mu ini, maka engkau temukan kami sekali lagi bila pulang ke kampung akhirat kelak, itulah di dalam syurga-Mu yang sebenar, Ya Allah. Kami pohon kepadamu, Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia, beri kami kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala. Andai engkau mentakdirkan kami mati, Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, maaf zahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekanda bonda di TKP, saya nak mengawalkan jemputan sebelum masuk ke dalam grup. Hari Sabtu ni jemput buka puasa dekat surau, insya-Allah saya buat jamuan berbuka puasa. Okey, wallahu alam. Kuat-kuat ni yang jauh pun boleh datang kalau nak datang. Ya, kenapa pelan-pelan ni bisik kat TKP dah, ya, semua boleh datang, insya-Allah. Tapi sekarang macam itulah, kita tak berapa syok sebab makan bungkus-bungkus kan. Tu. Terima je dan menyenangkan AJK, tak payah sibuk-sibuk kemah meja sebagainya. Wallahu alam. Terima kasih banyak.